Kita jangan pandang benda besar atau benda kecil. Kita pandang kesan di sebalik tu. Dosa kecil ke, dosa besar. Dosa tu kita buat dengan Allah. Disebabkan dia anggap dosa tu tak apa, dosa tu kecil, dosa tu biasa, dia berterusan buat benda tu sehingga dia menjadi satu masalah yang besar. Alah, dosa kecil ya, tak apa. Jadi kita tobatlah, Tuhan Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jom sama-sama kami. Caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala beri kita sama-sama peluang berada di dalam majlis ilmu kita pada malam ni. Moga-moga kehadiran kita akan termasuk di dalam timbangan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah SWT, boleh tuan-tuan lapor diri, tengok daripada mana suara saya ni, clear ke, okey ke, atau tersangkut-sangkut ke, atau suara ada masalah ke. Selamat datang Raznan Ramli. Tak tahulah, mungkin pada Kuala Lumpur ke pada mana ke. Baik, tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah. Pada malam ni ceramah kita dianjurkan oleh Al-Kahfi Production, tapi saya bersiaran di online majlis ilmu pada hari ini. Jadi tajuk yang kita pilih pada hari ini adalah berkaitan dengan sangkar dosa. Anas Remy ID Clear Johor. Baik, terima kasih. Untuk laporan kita ada Muhammad Ashraf daripada Shah Alam. Gila tuan-tuan yang masuk semua ni, alhamdulillah. Raznan daripada Kulim je. Jadi saya minta tuan-tuan kalau boleh kita tolong share lah, bagi siapa yang belum tekan like pada page online majlis ilmu, yang belum like program majlis page Al-Kahfi Production, tuan-tuan tolong like dan share lah program kita pada malam ni. Jadi biar ramai di kalangan kita yang dapat faedah dan manfaat daripada program yang kita anjurkan pada malam ni. Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam kehidupan kita sebagai manusia ni, KL tak clear. Sudah. Adam di Shah kata KM tak clear, Shah Alam clear. Kena restart internet ke apa gitu, tak tahulah. Okey. Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah SWT, dalam kehidupan kita ini, Allah Subhanahu Wa Taala hantar mai para anbiya alaihi salatu wassalam. Jadi antara tujuan para anbiya alaihi salatu wassalam adalah untuk keluarkan manusia daripada zulumat ila nur. Daripada nak keluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya. Akidah yang betul lah, daripada sembah selain daripada Allah SWT, sembah pada Allah SWT. Jadi mukmin, jadi orang yang baik, yang saleh. Tapi bila tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, bila seseorang itu menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang baik, dia ada satu benda yang kita panggil sebagai ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan pada dia. Kerana syaitan ini, dia tak akan biar orang tu duduk dalam keadaan selesa. La'uwiyannahum wala uzayyinanna lahum, kata Allah Ta'ala, aku akan hiasi mereka, aku akan usaha kalau boleh nak mereka ni kalau boleh menyimpang daripada jalan kebenaran. Dia tak akan biar kita ni berada
di dalam dalam keadaan yang berterusan beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak akan biar. Kerana apa? Kerana syaitan ni dia dah janji dah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan bawa kalau boleh sebanyak manusia, dia akan bawa kalau boleh sejumlah manusia untuk sama-sama nak ramai dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan memperbanyakkan orang dalam neraka ni, antara cara salah satu daripada cara dia adalah melibatkan seseorang dengan dosa. Kerana syaitan ni dia sangat licik dan sangat cerdik dia punya jalan kerja dia. Dia tak akan buat kerja yang terburu-buru. Dia tak akan buat kerja yang tak ada sistematik. Dan dia tak akan buat kerja yang kerja tu tak ada faedah untuk dia, dia tak akan buat. Apa sahaja kerja yang dia buat, apa sahaja usaha yang dia buat, fokus dia adalah, kata Allah Ta'ala, وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. Sadaqallahul Azim. Sesungguhnya syaitan, dia telah sesatkan satu jibilan kathira, satu jumlah, satu kelompok yang sangat ramai, kata Allah Ta'ala. Maknanya terlalu ramai orang yang ikut syaitan, terlalu ramai orang yang terpengaruh dengan dakwah daripada syaitan ni. Maksudnya berjaya lah dia tu, syaitan. Antara salah satu cara yang dia nak bawa kita masuk dan neraka Allah Subhanahu Wa Taala ni dengan cara apa? Dengan memperbanyakkan kita ni dengan dosa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita akan cerita satu bab yang nama dia istighfar di hujung nanti. Ada satu bab melibatkan dosa. Kata Nabi SAW apabila ditanya mal iman, iman tu apa? Kata Nabi SAW, idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka wa dhalikal iman. Apabila kamu buat benda yang baik, kamu rasa gembira, rasa puas hati, rasa seronok. Dan apabila kamu melakukan kejahatan, melakukan dosa, melakukan kesalahan, dan benda tu meresahkan di dalam jiwa kita, rasa tak selesa bila buat benda tu, maknanya orang tu dia ada iman di dalam jiwa dia. Tapi kalau dia buat baik, dia tak rasa benda baik, dia tak rasa seronok dengan benda baik yang dia buat, dia tak rasa gembira dengan benda yang baik yang dia buat, maka bermakna iman dia tu ada sesuatu masalah. Kerana secara fitrahnya manusia ni, iman manusia dia akan mendorong orang nak buat benda yang baik, nak mendorong orang nak buat benda yang baik. Iman ni dia akan mendorong orang nak buat benda yang baik, dia tak akan mendorong orang buat benda yang jahat. Kerana naluri manusia ni, kata Nabi SAW, kullu mauludun yuladu alal fitrah. Semua orang yang beranak mai kat muka bumi ni, dia beranak dalam keadaan fitrah. Fitrah maksudnya bersih, suci, hati dia bersih. Budak-budak kecil yang dia tahu dia baik, dia tak akan menipu dia baik. Kerana apa? Kerana lahirnya manusia dia dalam keadaan putih dan dalam keadaan bersih. Pulau Pinang, kata Puan Khadijah Opah, Pulau Pinang lain sangkut-sangkut. Jadi tuan-tuan yang duduk di Pulau Pinang, tolong bagi tahu saya sikit, adakah benar lain sangkut atau saya terpaksa cari satu formula yang lain pula. Okey. Jadi dia naluri manusia ni, dia suka buat benda yang baik. Bukan kata manusia ya tuan-tuan, binatang bersama. Siapa pernah belah kucing, atau dia ada kucing, atau tuan-tuan yang ada pengalaman, kita pernah tengok kucing macam mana kan? Kucing ni, ni Bung Tebai kata Mak Thaqif, okey, Faridah kata daripada Pontian, Johor, alhamdulillah clear. Monisha Live ada kawan-kawan daripada UK ke Australia. Mereka tak tahu lah, mungkin mereka pagi ke apa kan, mereka dah masuk juga. Tak apa, insyaAllah nanti kita tolong share lah tuan-tuan. Ada bukan lah, ada butang share kat bawah kan. Tuan-tuan tolong share video kita ni, supaya rakan-rakan kita yang lain juga mendapat faedah dan manfaat daripada usaha yang kita lakukan. Baik,
Jadi tuan-tuan muslimin rahmati Allah, balik kita pada cerita kucing tadi. Cerita kucing. Kucing, katalah kita goreng ikan ataupun kita beli mai daripada market ikan dan sebagainya, kita duk siang ikan tu, kita duk goreng ikan tu. Lepas tu kucing ni biasalah. Sydney, betul, Siti Longwood daripada Sydney, Australia. Terima kasih pada Siti Longwood yang bersama kita daripada jauh, daripada Sydney. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, apa nama dia, kucing ni dia akan main pelan-pelan, dia akan buat apa? Tunggu tang tu, dan dia tengok peluang untuk dia kidnap apa nama ikan tadi tu. Dia ambil ikan tu, apa dia buat? Dia lari pergi duduk dekat satu tempat yang jauh yang kita tak nampak. Dia akan makan ikan tu. Kemudian dia akan mai balik. Dia akan mai balik. Dia duduk tepi tu. Tu panggil kucing. Tapi kalau ikan, kalau kucing tu duduk tepi kita, kita ambil 2 ekor, kita bagi kat dia. Apa dia buat? Kucing tu dia akan mai, dia berani makan depan kita. Dia makan tepi kaki kita, lepas tu dia duduk miau-miau, kita bagi lagi kat dia, Sebab apa? Masa dia curi tadi, dia lari. Kucing, dia curi ikan kita, dia lari. Tapi kalau kita bagi kat dia, dia main duduk tepi kita, dia makan. Sebab apa? Sebab kucing tahu benda tu tak betul. Kucing tahu benda tu tak betul, benda tu salah. Kalau dia buat dosa, dia rasa tak selesa. Sebab naluri, bukan kata manusia, naluri semualah, naluri kita kata naluri alam ke, naluri binatang ke, manusia tak utamanya. Kalau dia buat salah, benda dosa, benda tu tak betul, dia menjadi macam tak selesa daripada dalam diri dia. Sebab tu ini adalah ajakan dan godaan atau plan syaitan supaya kita sering melakukan dosa pada Allah Subhanahu wa taala. Imam Zahabi rahimahullah taala menulis satu kitab, kitab Al-Kabair, maksudnya himpunan dosa-dosa besar. Dalam tu termasuklah tinggal semayang, syirik pada Allah, derhaka pada mak, putus silaturahim, apa nama lagi, jadi pondan, transgender, LGBT, liwat, derhaka pada mak bapak, saksi palsu, adalah 70 dosa-dosa besar. Mudminul khamri, orang yang alkoholik, tak boleh tinggal minum arak, apa nama, jadi semua dosa-dosa tu termasuk dalam dosa-dosa besar. Ada dosa kecil, dosa ni ada 2, satu dosa yang kecil, satu dosa yang besar. Tapi tuan-tuan dan perempuan muslimin rahmati oleh Allah, jangan kita pandang dosa tu kecil dan dosa besar. Alah, dengan ambil adahan, alah dosa kecil je, alah dosa kecil je ni, tak apa, hang buat je, nanti kita istighfar, Tuhan ampunlah kita. Kebiasaannya kita akan ambil peluang supaya cakap macam tu. Kerana apa? Kerana kita anggap dosa kecil tu dosa biasa. Padahal tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, antara orang yang kena mati digigit nyamuk dengan orang yang mati kena gigit rimau, berapa ramai manusia yang mati kena gigit nyamuk? Denggi. Penyakit disebabkan denggi. Mati. Banyak. Kerana kita menganggap, alah nyamuk kecil ya, tak ada apa. Tapi kesan dia besar. Tapi rimau, ada orang mati kena makan rimau? Ada juga, tapi nisbah tak banyak. Ada, tapi tak banyak. Bila-bila sekali di sarkas tu, sarkas kan orang buat pertunjukan rimau, lion lompat dalam fire ring, lion lompat atas kepala dia punya instruktor dia tu. Ada lion dia akan makan instruktor dia tu, penjaga dia tu. Ada, tapi selalu tak, bila-bila sekali. Mungkin dia dah geram sangat ke, dia lapar sangat ke, dia teringin nak kunyah dia tu, dia makan lah. Tapi selalu tak. Banyak orang tak kena mati, kena gigit pula, kena pijak gajah. Ada, tapi banyak tak? Banyak, sekali-sekala gajah mengamuk. Saya di Pening ni tuan-tuan tak, daripada Pening nak beritahu,
Biasalah siapa nak balik Kelantan pun ada jalan-jalan kan. Malah ada gajah lah, ada yang tu lah, ikut jeli, ikut highway nak balik tu kan. Ada lah, ada gajah. Tapi ada orang kena pijak orang gajah. Mungkin tak tahulah, jarang dengar lah. Tapi yang banyaknya selamat lah. Banyak selamat lah. Tak ada gajah tu kan dia kejut gitu, ada dia hambat ada juga, tapi tak ada sampai pijak-pijak mati. Hari-hari dengan orang mati dekat highway dia pasal kena pijak orang gajah. Tak ada. Jadi kita jangan pandang benda besar atau benda kecil, kita pandang kesan di sebalik tu. Kerana dosa kecil ke dosa besar tu, dosa tu kita buat dengan Allah. Jangan pandang kecil dengan benda besar. Ialah pembahagian kecil, pembahagian besar ada dalam syarak. Tapi bukanlah bermakna kita boleh anggap ringan benda tu. Alah dosa kecil ya, tak apa. Nanti kita tobatlah, Tuhan Maha Pengampun, Maha Penyayang. Perangai macam ni yang tajuk kita nak bincang berkaitan apa? Terpenjara disangka dosa. Disebabkan dia anggap dosa tu tak apa, dosa tu kecil, dosa tu biasa, dia berterusan buat benda tu sehingga dia menjadi satu masalah yang besar dalam kehidupan dia yang Allah Subhanahu Wa Taala buat pada dia. Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, program kita pada malam ni adalah anjuran daripada Al-Kahfi Production dengan kerjasama online majlis ilmu yang tuan-tuan sedang ikuti live kita pada malam ni. Jadi saya mohon kalau kita ada staf Al-Kahfi atau online majlis ilmu, tuan-tuan boleh letak sini nombor akaun. Mungkin kawan-kawan kita nak buat sumbangan ke, tak kira lah, RM10 ke, RM20 ke, RM5 ke. Lepas tu tuan-tuan tolong pin Zat. Dia punya nombor akaun dia dengan dia punya maklumat lah berkaitan dengan bank mana orang nak buat sumbangan pada malam ni. Jadi macam saya habaq kat tuan-tuan, semua tuan-tuan yang ada dan perempuan yang mengikuti live kita pada malam ni, kita santai lah tuan-tuan, boleh tanya-tanya apa ke kat bawah tu. Kalau ada apa-apa kita sembang-sembang tu lah, sembang-sembang malam. Ada benda yang tuan-tuan nak tanya, boleh tanya dekat situ sambil-sambil ceramah, sambil-sambil kita yang sempat-sempat tu kita tengoklah pelan-pelan kan. Kita santai-santai je, tak apa, kita boleh interaksi dua hala. Janji suara dengar bagi elok, internet tak kacau apa semua, alhamdulillah. Baik, Ummah Thaqif kata alhamdulillah. Baik, tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dosa ni dia akan memberi kesan yang baik dan tak baik dengan kita. Kalau lebih lama kita stay dengan dosa, kita tak istighfar, minta ampun dengan Allah, maka lebih susahlah hati kita tu dah terlekat dengan dosa dah. Macam saya beritahu kat tuan-tuan stiker lah. Anak-anak kita, ada anak-anak kita ni almari kat rumah. Almari dia tu dia lekat stiker, ada tak? Kat stiker dia lah, stiker macam princess ke frog ke apa lah, budak-budak lekat macam tu lah. Katalah stiker tu, stiker apa? Stiker kita, komputer kita tu, laptop kita beli, font Jawi tu, stiker tu anak kita ambil, dia lekat kat almari dia. Kita pun main, kita tengok, ya Allah, siapa yang buat ni, minta maaf lah ayah. Bila hampa lekat ni, baru sat-sat lekat, okey, buka balik. Kita buka balik semua stiker tu, kita selamatkan stiker tu balik. Ataupun kita tengah tengok anak kita lekat, terus kita pergi kata dia, jangan lekat ni, ambil semua, letak balik. Kita tak macam tu dengan dia. Senang lah kita buang stiker tu, senang lah. Tapi stiker anak kita kat almari rumah kita tu, sejak bila dia lekat masa darjah 2, sekarang umur apa? 22 dah umur dia. 15, 17, 18 tahun dahulu punya cerita. Sekarang kita nak buka stiker tu senang tak? Boleh juga, tapi jenuh lah. Koyak sini, koyak sana, kena ambil air panas pula, kena tonyoh pula, kena hilangkan. Ui, banyak kerja nak boleh hilang dia tu, bukan senang. Macam tu juga hati kita. Kalau kita buat dosa, segera taubat dengan Allah. Buat dosa, segera taubat dengan Allah. Buat dosa, segera taubat dengan Allah, maka dia senang lah nak hilang. Senang hilang. Tapi lama-lama kita dah jadi habit dah buat dosa tu, dan kita rasa benda tu macam biasa dan tak apa. Sebab tu istighfar ni apabila kita buat dosa kena cepat. Istighfar ni kena cepat. Dia ada beberapa benda, 6 benda. 6 benda kena cepat buat satu-satu benda tu.
Nak benda, kena cepat macam tu. Tak ada soalan. Kata Umar Saqif, Ustaz macam nak bagi lidah sentiasa sebut nama Allah SWT. Jadi kita nak zikir nama Allah, ada dua lah. Satu, zikir ni dengan kita sebut nama Allah Ta'ala, dengan istighfar, dengan selawat dan sebagainya. Ada satu lagi zikir, atau lidah kita sentiasa nak sebut nama Allah ni macam mana? Kita rajinkan amal doa masnun yang diajar oleh Nabi SAW. Doa makan, doa keluar tandas, doa tengok kawan kita senyum, doa kenderaan, doa, maksudnya hidup ni penuh dengan doa. Kerana bila kita kata Allahumma, maknanya kita sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, kita ada pengharapan kita dengan Allah. Nak makan, lepas bubuk alas safrah tu kita nak ambil pula, ada doa dia pula lagi dah. Lepas tu duduk di dapur lah, masuk dalam tandas pula, ada doa dia lagi. Lepas tu macam-macam lah doa yang Nabi SAW ajak pada kita. Dengan berterusan mengamalkan doa-doa itu, doa nak pergi masjid, doa nak pergi masjid, doa nak masuk masjid, on the way pergi masjid, boleh baca. Kerana semua tu adalah cara kita selain daripada sebut subhanallah, zikrullah nama Allah Subhanahu Wa Taala tu bagus juga dengan mengamalkan doa-doa. Abang Din lah ni, Abang Kamarudin, Masya Allah, lama tak jumpa. Tu tuan-tuan, Abang Kamarudin dah lah. Abang Kamarudin Isah, online majlis ilmu, CIMB account dia, apa nama dia, Al-Kahfi, Ashraf kita. Tuan-tuan boleh bank in kat dia di Maybank juga. Bulah tuan-tuan, banyak mana kita boleh InsyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala akan pelihara kita. Kadang-kadang benda tu kita tak fikir pun, kita je RM10, RM20, RM30, RM50 kita bubuh. Tapi kadang-kadang benda tu dia digunakan dengan nak untuk faedah akhirat. Ramai orang dapat faedah. Pahala yang kita tak sedar lah. Amal jariah kita panggil. Baik, Ustaz, bolehkah kita beradab kalau kita tengok ceramah Ustaz sambil baring atas kuti? Sambil baring. Dia walaupun kita duduk dalam alam maya, kalau kita beradab dengan majlis ilmu, kita ada dapat faedah yang sangat banyak lah dengan beradab tu. Tapi kalau kita letih, kita sakit pinggang, kita tak boleh duduk, macam adalah benda-benda yang tak apalah, kita baring. Kurang-kurang kita dengar juga. Walaupun kita duduk layan, daripada kita duduk layan Facebook, IG, MyPad tu, ada kita duduk dengar ceramah kok. Yang tu boleh, taklah kata bagus, tapi boleh. Bila? Jangan amalkan selalu. Emergency case ada apa? Kalau boleh, ada kertas kat kita, ada ni duduk. Macam kita duduk dalam majlis ilmu biasa. Saya tengok Habib Omar, kalau dia mengajar, kadang-kadang dia bawa iPad dia, tab dia kan. Dia letak tab tu pun, kita kata alah, tab je. Tapi dia luar biasanya, tab pun dia letak atas paparehan, buka dengan tangan kanan. Macam ulama-ulama ni kita tengok dia punya level hormat dia pada kitab dengan ilmu tu luar biasa. Sebab tu kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala bagi berkat dalam ilmu ni. Maksud dia apa? Kita boleh amal benda yang kita dengar, itu lah berkatnya. Saya yang cakap ni tuan-tuan, tak ada satu faedah. Tuan-tuan yang dengar pun tak ada satu pun faedah tuan-tuan dapat. Habis siapa yang berfaedah? Orang yang berfaedah adalah orang yang mengamalkan ilmu. Itulah kesan dia. Kita tahu satu benda baik tapi tak buat. Tahu. Padahal duk khatib tahu je, maka kesan dia jadi tak ada. Maka kita kalau boleh, kita dapat ikuti majlis-majlis tu dengan adab yang betul. Itu yang paling baiklah. Ada urusan ke apa, contoh-contoh sambil-sambil nak tidur anak, kan, contoh nak menyusu anak ke, sambil kita nak buai anak kita ke, ada dah dengar-dengar tu dalam keadaan kelang kabut, boleh tak apa, bagus daripada tak dengar. Bagus daripada tak dengar. Mula tak dengar lah, lepas tu dengar. Ada hari kita kelang kabut, tak apa, ada hari yang betul-betul kita buat lagi, boleh tak? InsyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala bagi keberkatan dalam majlis-majlis yang kita jadikan. Baik, tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada suara? Ada. Siapa tak ada suara? Saya. Ada kod? Ada? Tak ada. Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala,
Balik kita pada perbincangan kita balik. Saya abang 6 benda yang kita kena cepat kan. Apa dia? Yang pertama, apabila betul ke tak ada suara? Maklum balik kalau tak ada suara ke apa-apa. Kata Puan Jamilah pada bacuk, kata tak ada. Ada tak? Abdul Hafiz ada suara ke apa? Tuan-tuan tolong maklum Ustaz. Ashraf kau yang sedang ikuti. Itu tuan muslimin rahmati oleh Allah SWT, antara benda yang kena cepat buat apa dia? Yang pertama adalah benda yang kena cepat-cepat buat semayang. Bila tiba waktu dia, cepat-cepat kita semayang. Yang kedua, benda yang kena cepat apa dia? Ashraf kata okey, Razman kata okey. Okey. Mungkin suara tadi dekat internet dia tu kot. Tak apa. Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang nombor 2 kita kena cepat-cepat buat adalah pengebumian jenazah. Apabila jenazah telah siap, jangan terlalu lama kita ambil masa untuk kita ni nak kebumikan jenazah tu sampai 5 hari tu. Melainkan tak jumpa macam Tok Imam dekat Yan baru ni kan. Yang Alhamdulillah dah jumpa dah hari ni. Depa pun jumpa-jumpa terus malam ni juga tanam buat. Bagus ya. Selagi tak jumpa tak apa, tak ada masalah. Dan nak buat macam mana? Tak jumpa jenazah. Jumpa baru kita tanam lah. Maksud yang tanam lambat ni maksud dia apa? Ada dah meninggal pagi tadi. Sampai malam tak ke bumi lagi. Patut pagi meninggal, kurang-kurangnya lepas Zohor ke pukul 2 macam tu, segera bertanam. Kerana orang mayat yang soleh, dia akan kata apa? Qaddimuni, segerakan aku. Aku tak sabar dah nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, yang ketiga kena cepat ni apa dia? Adalah kahwin bagi anak-anak dara. Kalau dah ada jodoh yang sesuai, tangkap pergi menikah orang. Senang. Tengok orang yang soleh, baik, bagus, nampak macam kaki masjid, kaki surau, orang yang bertakwa, orang yang bagus, bagi nikah. InsyaAllah lah. Allah bagi keberkatan dan kemuliaan pada pasangan yang telah berkahwin tadi tu. Yang keempat adalah dosa. Yang keempat adalah tetamu. Kalau tetamu main rumah kita, kita segeralah cari apa-apa benda yang kita boleh bagi makan kat mereka ke, yang kita boleh bagi minum ke, sesuatu instant punya apa-apa yang benda yang ada. Kadang dia tak pandai bancu ayak ke apa-apa, maybe lah kopok ke, biskut ke apa ada ke, bagi lah. Jangan biar tetamu tu nak balik dah, lepas tu dia tanya, lah tak minum pun, tak minum pun, balik saja gitulah. Tak minum lah, tak bancuh. Hang bancuh aku minum lah. Dia tak tahu nak minum sejuk ke panas. Tak payah tanya lah kat dia. Hang bancuh ya. Dia suka, dia minum lah. Dia tak suka, dia share dengan orang. Makan dia, 2 orang kan, suami dia. Tak apa, kami tak minum yang manis sangat. Tak apa, ambil suam. Bagi suam kat dia. Buat bancuh bagi. Jangan tanya, ada makanan? Ada apa makanan? Biskut ke apa ke, wafer ke apa ke? Bawa keluar, letak dulu dah. Ni makan lu. Sat. Isteri duk main lah. Isteri dia kat bawah kat kedai runcit. Dia pergi cari bawang ke apa tadi tu. Sat. Sementara makan dulu. Bagi kat dia sesuatu. Jangan nak balik dah. Loh, mai dekat 7 jam duk rumah kami. Kesian. Tak makan apa pun. Itulah duk ingat nak goreng mi. Kawan tu sampai menyerap dah. Lapak. Guling-guling lah. Tak bagi dia kawan nak balik. Baru duk kalut cari makanan lah bagi kat dia. Inilah manusia yang kita katakan apa? Tak jaga tetamu tadi tu, dia tak pandai. Dan tuan-tuan perempuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apa nama yang seterusnya adalah hutang. Bila ada hutang, maka segerakan kita ni bayar hutang. Jangan derma sini, derma sana, derma sini, derma sana. Buat korban. Korban berapa ringgit? Korban RM800 Ustaz. Hutang member, hutang RM600 Ustaz. Jangan jadi tak ubah cerdik ke tu. Bayar hutang dulu. Korban sunat muakkad. Bayar hutang wajib. Nabi SAW beberapa kali Nabi tanya dekat sahabat, dah tolong bayar hutang dah tolong bayar hutang ke, pada Sayyidina Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Nabi SAW kata, tak mau semayang.
Tapi Sayyidina Abu Qatadah kata, tak apa Rasulullah, saya ambil tanggungjawab. Saya akan selesaikan hutang dia, saya akan bayar. Esok Nabi tanya, banyak adakah hutang dia? Hari kedua Nabi jumpa dia, Nabi tanya dia, banyak adakah? Dia kata, baru mati sehari dua, nanti saya bayar lah. Nabi berulang-ulang kali keesokan harinya, hari ketiga pun Nabi tanya. Macam Nabi concern sangat, macam ambil berat sangat dengan hutang tu. Banyak adakah? Kita kena usaha supaya bayar hutang kita bagi betul. Jangan hidup dalam hutang. Ada orang dia syok, dia gali sini, dia kambui sana, dia kambui sini, dia gali sana, hutang sini, bayar sini, hutang sana. Tapi masalah kita takkan selesai. Amalkan doa apa? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Doa tu kan untuk imam nak baca tu. Boleh baca doa tu? Allah pun baca doa. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Baca doa tu berapa kali? 3 kali lepas subuh, 3 kali lepas asar. Untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu hutang banyak, rabut kepala otak dia. Dia pergi duduk di masjid. Nabi SAW tanya kat dia, "Hei Abu Umamah, aku nak tanya kat hang ni, yang duduk sini buat apa?" "Wahai Rasulullah SAW, hutang banyak ni, peninglah saya ni, macam mana ni?" "Mau dah aku ajak doa. Dengan doa itu boleh hilangkan kamu punya duka cita, dan kamu boleh hilangkan kamu punya duka cita dan hilangkan kamu punya hutang." Maka dia macam orang mengantuk di sorong bantai. Dia kata, nak sangat lah Rasulullah doa tu pada dia. Maka Nabi ajak dia, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Baca lepas subuh 3, lepas asar 3. Kata Abu Umamah, aku baca faqada anni daini, dan hutang aku hilang dan kesedihan aku pun hilang. Kita memudahkan untuk kita ni nak bayar hutang. Jadi tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita nak baliklah pada, dan yang terakhir nombor 6 adalah apabila kita ada dosa, segera minta ampun dengan Allah Taala. Jadi dosa ni kita nak tahu macam mana? Ada 2. Kata Nabi SAW, mahaka fi sadrika wa karihta an yattali'a alaihi nas. Benda yang hang kalau buat dosa tu, dia akan menyebabkan haka fi sadrika. Dia rasa tak tenang, rasa tak selesa, rasa cakap-cakap dalam diri, rasa macam serabutnya, peningnya, dah buat dosa dah. Jadi rasa tak senang dia buat dosa tu. Bukan benda besar, bukan bunuh orang, langgar kucing. Dia langgar kucing tu okey je, tak ada apa pun, dia lari-lari satu je. Tapi dia punya tak boleh tidur tau. Malam tu duduk fikir kucing tu jadi apa, kesian kat dia. Pukul 11 dah start kereta pi balik cari kucing tu. Kok lah duduk tidur tepi jalan, kesian lah, patah kaki ke apa ke, duduk fikir je. Yang ni orang yang iman dia betul ya, sebab dia dah buat satu benda salah. Sebab tu Nabi SAW kata, orang mukmin bila dia buat dosa, macam dosa tu kecil je, dia buat dosa, tapi dia rasa gunung nak hempak kepala dia. Dia rasa macam, alamak, habis aku ni. Macam mana ni, hari ni terbalik awal pula. Orang balik ke 5, 4.30 aku balik dah ni. Tak apa, aku balik awal ni. Dia gaji, dia fikir, kita kata, alah apa hang ni, benda kecil gitu ya bagi kita. Tapi bagi dia tak macam tu. Kata sahabat kata, innakum la ta'maluna a'malan hiya aduqu fi a'yunikum minasy'ari kunna na'udduha minal mubiqat. Kamu kata para sahabat, hampa kadang-kadang buat satu dosa dan hampa rasa benda tu biasa, macam tarik rambut dalam tepung, nipis, kecil, senang, mudah. Tapi kami para sahabat, dia kata, kalau dosa macam hampa tu, kalau kami buat, kami rasa macam mana? Minal mubiqat. Dan kami rasa benda tu macam benda yang akan membinasa dan merosakkan kami, habis masa depan akhirat kami. Orang akan ingat macam tu. Sebab apa?
Sebab bagi para sahabat, walaupun benda tu kecil, tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tu sangat besar dia punya impak dan kesannya. Sebab tu tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita buat dosa dan kesilapan dan apa-apa benda yang tak betul, bukan contoh saya beritahu tuan-tuan, kita beli barang ada RM1 tak cukup, duit makcik tu pula tak ada duit pecah. Dia kata kat kita, tak apalah, pergi beli kedai lain tu, sekali mai balik bayar RM1 lagi. Tapi benda tu di mana? R&R. Kita pun bilang kabut lah dengan anak lah apa semua, lupa. Naik kereta jalan dah. Allah, macam mana ni nak buat ni? Macam mana nak buat? RM1 lagi tu. Patah balik dia. Patah balik semata-mata RM1 tu. Sebab apa? Sebab dia rasa macam, alamak, bersalah sangat ni. Aku nak main balik nanti, aku tak tahulah makcik ni hidup ke tak hidup ke apa ke. Usaha luar biasa yang kita tengok, walaupun benda tu biasa je. Langgak kereta orang, langgak. Benda tu kita rasa tak ada apa. Tapi orang yang iman dia tinggi dengan Allah Ta'ala, dia akan menyebabkan dia resah di dalam jiwa dia. Dia rasa tak tenang. Bukan kata buat dosa, semayang lambat pun dia rasa resah. Satu hari tak zikrullah pun dia rasa resah. Satu hari tak baca Quran, dia rasa resah. Satu hari tak dengar majlis ilmu. Satu hari kalau orang tu, Ustaz, kalau kita tengok soalan tu, kalau bagi hutang, ada janji kalau hutang tak bayar pada bulan yang dijanji, kita dapat pahala ke kalau kita tunda? Betul? Katalah orang hutang dengan kita RM1,000, sampai pada hari dia nak bayar, dia kata kita, minta maaf lah, kereta aku ada masalah, anak aku nak masuk UiTM, nak kena beli barang sikit, lepas tu anak nak PDPR, terpaksa guna beli telefon, internet nak bagi elok sikit, apa semua macam ni. Duit hang boleh tak aku bayar 2 bulan lagi? Maka kita tempohkan pada dia. Sepanjang tempoh yang kita bagi kat dia 2 bulan, setiap hari kita akan memperoleh pahala sedekah. Setiap hari kita akan dapat pahala sedekah. Wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah. Andai sekiranya orang yang hutang dengan hampa tu berada dalam keadaan yang susah dan payah, maka kamu berilah pada dia tempoh sampai dia boleh bayar balik. Tapi tengok orang juga kan, macam-macam orang tuan-tuan. Dia kata, minggu depan lah aku bayar. Tak dan, minggu depan lah, nantilah minggu depan. Dia punya minggu depan tu, tapi dia tak abang tahun. Dia abang minggu depan ya. Dia tak abang tahun. Last kali dia bayar, dia janji dengan kita nak bayar bila 2002. Sampai lah 2021 mereput kita tunggu, dia tak bayar duit kita. Dia kata, alah, duit kira pula. Duit aku tak kira, kena bayar. Kupang 2 kupang. Kalau hutang tolong bagi tahu lah dekat isteri. Kalau isteri hutang, tolong bagi tahu kat suami. Nyak tak ni, abang ni, kena habaq kat isteri, kena habaq kat suami. Hutang apa? Suami pergi beli gula di kedai, berapa? Dia beli sekilo RM2.5. Contoh lah. Cari-cari setengah tak jumpa. Allah, 5 kupang tak ada. Man, nantilah, satgi aku main semayang maghrib, satgi aku bayar lah man. Katanya Pak Haji Rashid. Maka Pak Haji Rashid semayang asar, ambil wuduk, jatuh di tandas, jatuh kena kepala pili pipe tu, berdarah, bleeding yang terlalu banyak, meninggal dunia Pak Haji Rashid tu. Tapi hutang aman 5 kupang. Man tak apalah. Dia kata, apa dah, kita ni semua bukan orang lain, selalu duk pergi masjid, duk pergi surau. Kita bukan tak kenal, jiran sini kat 20 tahun dah. 5 kupang aku orang kena bayar juga, kata Man. Contoh lah. Man buat ketegak kedekut gitu. Kena bayar. Kalau ahli keluarga dia tak tahu dan sebagainya, dia ingat, tak apalah. Tak apalah kalau sikit tuan-tuan, 5 kupang. Kalau 500, boleh lagi lah tutup mata. Kalau 5,000, 15,000, 25, 50,000, banyak tak? Banyak.
Sebab tu bagi tahu dekat suami. Isteri beli barang, kena bagi tahu suami tak? Bagi tahu isteri beli periuk noksa. Periuk noksa nak buat apa? Dia kata boleh masak nasi, boleh masak bihun, boleh masak bengkang, kuih. Seronok sangat beli. Tapi tak bang suami dia. Beli diam-diam buat kut main 3 bulan dia main kut. Lalu meninggal dunia. Kut sangkut lah. Dia dapat dah barang bulan pertama, bulan kedua. Orang-orang lain tak dapat lagi barang semua. Macam mana nak buat tu? Susah tak? Payah tak? Payah lah macam tu. Bulan depan nak jalan tak boleh dah. Kena jumpa suami dia lah. Minta maaf lah Bang Ji nak abang buat. Dak baru nikah kami duk mingkut dia beli noksa. Noksa apa? Aku tak tahu apa pun. Dia tak pernah abang pun. Ada Bang Ji. Dia dapat dah periuk tu. Periuk tak mana? Dia kata ada. Dia simpan kat kabinet atas sekali. Dia sembunyi dengan cawan dengan tapawai kat depan. Belakang ada noksa. Katanya siapa? Isteri dia. Suami dia lah. Suami panjat tengok betul dalam periuk ada noksa. Niat dia nak guna lepas habis kut. Tapi dia arwah awal je dah. Susah tak? Susah lah tuan-tuan. Hutang orang semua kena bayar balik. Kita beli barang tak selesai lagi. Kena habaq kat suami isteri. Jangan berahsia. Dengan suami jangan berahsia. Dengan isteri jangan berahsia. Cakap je apa-apa benda. Moga kita tahulah benda apa yang kita nak buat, benda apa kita tak boleh buat kan. Okey, sambung kita pada ceramah kita balik. Jadi kalau buat dosa, mahaka fi sadrika, dia akan rasa resah gelisah di dalam jiwa. Tetapi kalau itulah, kalau kita berterusan buat dosa tu berulang-ulang, maka perasaan takut tu akan hilang. Dia akan gembira, nanti dia akan seronok buat dosa. Tu semua tanda iman dia tak betul lah. Sebab tu kata ulama, kalau kita buat dosa, kita rasa resah dalam jiwa kita, rasa macam takut, rasa tak betul, maka kena syukur dengan Allah Ta'ala. Kerana apa? Kerana hati kita, wiring dia masih elok lagi. Fungsi dia masih berfungsi. Kalau orang buat dosa, dia tahu mana apa kita kata mana benda nak hati dia tu tahulah kalau dia buat dosa ke, dia buat salah ke, dia tahu benda mana nak buat okey dan benda mana yang tak buat okey. Jadi tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah SWT, yang kedua ciri dosa ni, wa karihta an yattali'a alaihi nas. Kita tak mau orang tahu benda tu. Kita tak mau orang tahu. Kita pegang telefon, kita ada orang main, kita tukar benda lain. Maksudnya ada benda salah tu. Ada benda salah. Kalau kita dengar ceramah, kita tukar tak? Katalah kita dengar ceramah, ada orang main duduk tepi kita, member kita buka lah channel lain. Tak buka, sebab ceramah biasa. Orang takkan kata apa. Tapi kalau ada benda lain, kita ubah. Sebab apa ubah? Sebab benda tu tak betul kan? Sebab benda tu tak betul. Sebab itulah yang kita ubah. Sebab tu kita ubah. Okey, jadi tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah SWT, bila orang tu terlibat dengan salah dan dosa apa yang dia kena buat, kena istighfar dengan Allah SWT. Cara istighfar, macam mana pun tak apa. Bila istighfar, bila-bila pun tak apa. Fa'in taba, kalau dia taubat dengan Allah, istighfar dengan Allah, suqila qalbuhu. Manusia ni, dia kalau buat dosa, ada satu titik hitam di hati dia. Kalau dia taubat, Allah ampun dosa dia. Tapi berterusan buat dosa, Allah titik hitam, banyak titik hitam, dengan azan pun jadi meluat, jemaah tabligh pergi rumah pun jadi semak, rasa macam tak suka benda baik, semua-semua lah, ceramah kat TV dia tak mau dengar, dia tak boleh, benda-benda baik dia tak boleh, sebab hati dia ada, memang teruk dah hati dia tu, dia tak suka sangat benda yang baik. Nak elok balik macam mana? Istighfar banyak dengan Allah Ta'ala. Kata Nabi Allah Nuh AS, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Wahai umatku, minta ampun dengan Allah Ta'ala, kerana Allah ni Tuhan Maha Ghaffar. Ghaffar ni apa? Maha penutup segala kesilapan dan kesalahan kita. Saya dah tentu ada salah tak? Kita ada dosa tak? Ada. Allah tutup dah salah kita. Tutup. Jangan dedahkan kesalahan orang. Jangan dedahkan aib diri atau aib orang kepada khayalat ramai. Kerana kita pun banyak dosa juga.
Kita ni orang nampak bagus sebab apa? Sebab Allah tak zahir dosa kita. Kalau Allah zahirkan dosa kita, agak-agak ada orang kawan dengan kita. Orang baling kasut kepala kita. Betul. Kalau dosa tu dia bau, ada member kita akan kawan kita. Dosa dia bersih bau. Kalau hang dosa banyak, dia bau busuk. Kalau hang dosa sikit, dia bau busuk sikit. Kalau hang jenis baik, wangi kat hang. Agak-agak kita wangi ke busuk? Wangi busuk. Busuk lah, cakap je. Tak payah habak wangi. Memang busuk lah. Saya tuan-tuan sama-sama kita busuk. Maka kena buat apa? Memperbanyakkan istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cara mudah apa? Paling kurang zikir pagi dan petang. Apa dia? 100 pagi kali istighfar pagi, 100 kali istighfar petang. Pegang tasbih. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullah rabbal baraya. Apa? Zikirlah apa yang kita tahu apa semua. Janji kita minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan ampuni kita. Allah tahu. Kita tahu kita ada Tuhan yang Maha Pengampun, yang Allah boleh ampun kita, maka kita minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan memperbanyakkan istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tak mau berterusan buat dosa sehingga terkurung di dalam sangkar dosa sehingga menyebabkan apa pun kita tak boleh lakukan. Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya rasa soalan baru nak habis ni. Kata Muhammad Ashraf pada saya ada satu soalan. Maksudnya, adakah normal kalau kepala kita asyik fikir dosa lampau, dosa yang kita lama tinggalkan, tapi tetap tak mampu lupa sehingga rasa malu pada diri sendiri. Kita ingat dosa lampau kita, bagus, kerana kita akan lebih banyak lagi istighfar. Oh ya Allah, aku buat dosa macam-macam. Habut aku ni dulu, ya Allah, ampuni dosa aku, ya Allah. Kita akan banyak buat benda macam tu. Macam tu baguslah. Kerana apa? Mengingatkan dosa, mendekatkan diri kita dengan Allah Ta'ala. Kalau kita mengingatkan dosa cara tak baik ni macam mana? Mengingatkan kita tentang dosa, kemudian, halah, last kali aku berzina 2012. Rasa kena try balik, kena renew balik ni. Teringat-teringat, oh nak zina-zina. Teringat macam tu tak okey. Teringat yang okey, kita teringat, Allah, salah betul, banyak betul aku buat naya kat orang semua dulu-dulu. Curi motor orang, curi kambing orang semua. Astaghfirullahalazim, ya Allah, istighfar banyak, pergi jumpa balik orang tu, teringat-teringat. Macam tu tak? Bagus ya? Kerana mengingatkan kita tentang dosa, menambahkan kita dekat diri kita dengan Allah SWT. Itu okey. Mengingatkan kita tentang dosa dan nak refresh dan renew balik dosa kita buat, yang tu tak okey. Zikir dalam bahasa Melayu boleh ke? Zikir mudah je. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, macam tu lah. Melainkan kita tak boleh sebut bahasa Arab tu lain lah. Kan? Kita memang jenis tak boleh. Sebut subhanallah jadi macam kaku gitu. Tak apa kan. Sebut janji sebut nama Allah. Tapi afdalnya zikir bahasa Arab lah. Sebab zikir tu dia mudah lah. Alhamdulillah. Boleh sebut tak? Boleh lah. Cina boleh sebut. Cina boleh sebut. India kawan-kawan kita boleh sebut lah. Kita macam mana? Tak boleh lah. Tak apalah. Nanti kita jumpa lah insyaAllah. Okey lah. Jumpa lagi. Tapi 3 line dia baru sini. Tapi dia insyaAllah. Benda mudah tak? La ilaha illallah. Zikir-zikir semua mudah. Zikir-zikir yang kita nak zikir ni, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, istighfar, hasbunallah, la hasbi rabbi jallallah. Kita zikir yang Nabi Allah suka tu, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Mudah. Melainkan kita tak boleh sebut zikir tu. Memang kita tak boleh sebut alhamdulillah, kita kena pengsan. Sebut subhanallah, kita jadi pengsan. Kalau sebut Allah kan, jadi migraine. Macam tu lah. Cara gitu tak? Pelik gitu lah. Contoh. Lagi boleh kita sebut dengan zikrullah. Jadi tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah SWT. Itulah sebab sedikit yang kita boleh kongsi pada malam ni berkaitan dengan terpenjara di sangkar dosa, tajuk kita pada malam ni. Terima kasih kepada Ashraf Al-Kahfi Production. Terima kasih kepada Abang Kamarudin Isa
selaku pemilik majlis ilmu online yang tuan-tuan sedang online majlis ilmu online pula. Online majlis ilmu yang tuan-tuan sedang ikuti live kita pada malam ni. Tadi dah kat situ daripada pin dah. Apa tu? Daripada pin dah kan. Jadi tuan-tuan apa nama tuan-tuan nak bank in ke apa bantu untuk kos operasi majlis ilmu dan Kafi production, boleh tuan-tuan buat sama-sama. Jadi insyaAllah nanti ke depan ni kalau tuan-tuan nak ikuti live saya lagi, boleh pergi ke page Muhammad Syafi bin Yusof Ghani. Muhammad Syafi bin Yusof Ghani. Kita jumpa di sana nanti ke depan ni kalau saya ada live lah. Terima kasih kepada Ashraf, terima kasih kepada Kak Abang Kamaluddin, terima kasih kepada semua yang ikuti live. InsyaAllah ada rezeki, ada ruang, ada peluang, kita jumpa lagi lah dalam siri-siri akan datang. Itu saja, mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih tuan-tuan semua yang ikuti live. Terima kasih tolong share. Terima kasih tolong komen. Terima kasih meriahkan program kita malam ni. Puan Faridah kata terima kasih sama-sama. InsyaAllah yang baik pada Allah, yang kurang sempurna tu atas kelemahan saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mereka kata, kenapa buat sambutan Maulid Rasul? Adakah Rasulullah buat? Kalau Rasulullah tak buat, kenapa kamu buat? Perkara yang Rasulullah tidak pernah buat, maka hukumnya haram untuk dibuat. Adakah ada kaedah ini? Melainkan orang yang tidak ada ilmu, terlalu dalam kejahilan dalam ilmu agama.